Assalamualaikum dan selamat pagi. Alright, kita masih berada dalam segmen ulang kaji pendawaian logam. Okey, pendawaian logam iaitu kita tengok sedikit apa yang ada dalam pendawaian logam, di mana pendawaian logam ni yang terdiri daripada bahan-bahan logam, pembuluh logam, sesala logam, bahagian-bahagian frame utama untuk menyokong sesuatu pendawaian yang terdiri daripada logam. Okey, baik. Untuk ulang kaji pada hari ini, kita tengok apa dia pembuluh logam. Pembuluh logam. Pembuluh logam ni ada berbagai-bagai jenis logam. Antaranya ialah termasuk keluli tolok ringan, keluli mudah lentur, aluminium dan kuprum. Apa-apa adalah yang berkaitan dengan logam. Okey, jadi perlindungan mekanikal berkesan sebab logam kan, dia melindungi kabel. Alat-alat pelengkapnya tahan lasak sebab logam memang tahan lasak lah. 3, dapat digunakan di tempat berair. Okey. Dapat digunakan tempat berair atau mudah meletup, terbakar, berkimia, berhabuk serta lembab. Terdapat ditanam secara terus ke bumi. Okey. Di tempat-tempat yang tempat mudah meletup, kita boleh pasang sesuai kat situ sebab keluli dia tahan letupan. Terbakar, berkimia, berhabuk serta lembab. Alright, dapat ditanam terus ke bumi. Jadi kita tengok balik apakah langkah-langkah membuat pendawaian pembuluh logam satu fasa berdasarkan gambar rajah pendawaian. Okey, dekat sini kita ada 10 langkah. 10 langkah ini kalau kita biasa buat kerja, kita senang ingat. Kalau kita tak biasa, kita akan berfikir dan kita ingat balik apa yang kita perlu buat untuk memulakan pendawaian. Jadi sebagai saya highlight dulu 10 perkara langkah-langkah membuat pendawaian. Okey, jadi kalau kita ada pengalaman, mudah untuk kita mengingat apa yang kita buat dan kita mudah untuk membuat checklist. Jadi pengalaman tu sangat penting dan apakah yang menjadi faktor untuk orang tu berjaya sebab dia ada pengalaman. Bila pengalaman ni sesuatu benda yang dia akan ingat sentiasa. Dia pernah alami, dia pernah buat, dia pernah berlatih. Itu dah adalah dia punya item-item untuk pengalaman. So dekat sini kita tengok langkah dia. Antaranya benda yang pertama sekali adalah nombor 1, lukis gambar rajah skematik pendawaian pada kertas A4. Kita lukis dulu. Nombor 2, senaraikan bahan dan peralatan tangan yang hendak digunakan. Itu yang saya selalu bercerita. Sebelum kita masuk store ataupun kita mengeluarkan toolbox, kita kena ada senarai bahan, alatan tangan yang kita hendak guna. Nombor 3, kita sediakan bahan dan peralatan tangan. Kita perlu sediakan. Maknanya kita ambil di dalam store, di dalam kotak dan sebagainya. Nombor 4, ukuran dan potong pembuluh logam mengikut gambar rajah skematik. Mengikut ukuran sebenarnya, mengikut ukuran gambar rajah skematik. So apa-apa projek yang kita buat, mestilah kita ukur dan potong mengikut gambar rajah apa yang tertulis dalam kertas soalan. Nombor 5. Tadi nombor 4 Okey, nombor 5.
Buat berbenam pada kedua-dua hujung pembuluh logam yang telah dipotong. Okey. Selepas kita dah potong ikut ukuran, maknanya hujung-hujung tu kita perlu buat berbenam menggunakan stock and dice dan juga pembengkok konduit logam. Pembengkok konduit logam atau dan juga kita boleh gunakan ragum untuk memegang sesuatu pembuluh logam. Nombor 6, membuat gerigis pada pembuluh logam. Apa dia membuang gerigis? Membuat pula. Membuang gerigis ni adalah satu benda yang apa dikatakan dalam bahasa Inggeris dipanggil chip lah. Chip ni satu benda yang terhasil. Dia adalah macam benda-benda yang tajam. Okay? Akibat daripada geseran gergaji kita masa kita potong tu. Untuk menghilangkan tajam tu kita kena gunakan apa dia? Kita gunakan apa? Kita perlu menggunakan pengikir untuk menumpulkan, untuk membuang lebihan-lebihan yang tajam pada bekas potong ataupun selepas kita buat berbenam supaya dia tidak tajam, supaya ia tidak mencederakan kita punya wire. Jadi nombor 7 kita tengok dah ya buat gerigi kita pasang alat tambah. Bila kita dah buang tadi kita dah kikir siap-siap jadi halus, cantik, tidak tajam, tidak mencederakan wire. Kita pasang alat tambah. Itu adalah langkah nombor 7, pasang alat tambah pada pembuluh logam. Nombor 8, pendawaian mengikut gambar rajah pendawaian. Okey. Nombor 8 ni kita susun masukkan wire ikut gambar rajah pendawaian ataupun flow lukisan di mana poin tu bermula. Contohnya daripada poin A ke poin B, berapa lembar wire yang perlu diperlukan. Bagi poin tersebutlah. Okay, nombor 9. Buat tamatan kabel. Okay. Bila dah masuk dalam pembuluh logam dan kita dah lekat pada dinding, dawai dah masuk, kita lah potong kabel buat tamatan dia supaya kita senang sambung nanti pada hujung wire. Dan nombor 9, itu nombor 9 ya, maaf saya, nombor 9. Lepas buat tamatan, kita pergi ke nombor 10. Kita ujilah kefungsionalitas, iaitu kita menggunakan buzzer boleh, menggunakan multimeter untuk menentukan keterusan sesuatu wire tu. Okey. Untuk menentukan keterusan sesuatu kabel sentiasa bersambung lah, tidak ada putus di pertengahan jalan. Alright. Okay, study lagi. Okay, ini adalah apa yang dikatakan membuat pendawaian sel logam, lampu logam. Antara peralatan tangan dan menjalankan pengujian sel logam. Yang lengkap lah. Saya go through je sebab kita ulang kaji balik apa yang kita perlu buat. Okay, baik. Ini adalah jenis alatan tangan sesiku L yang sentiasa kita guna. Apa guna sesiku L ni? Okay. Kegunaan sesiku L ni ialah menentukan kedudukan sudut tegak. Benda ni memang guna untuk sudut tegak. Lepas tu kita boleh menguji dia punya sudut atau kepersegian, tepat tak 90 darjah. Macam dalam gambar ni ada 90 darjah. Okey. Membuat garisan bersudut tegak. Apa dia bersudut tegak? Iaitu cornering. Cornering dia sudut tegak lah, 90 darjah jugalah. Dan juga boleh menguji keratan bengkokan 90 darjah pada sesalur logam. Okay. Apa-apa kita nak kerat, kita boleh uji balik 90 darjah pada sesalur logam. Okay, baik.
Gunting logam. Gunting ni selalu kita guna kalau tak biasa memang agak susah sedikit lah masa nak potong zinc tu ataupun kepingan aluminium keluli lembut. Ni sesuai lah kalau nak guna gunting logam ni. Tujuan gunting adalah apa? Menggunting kepingan apa? Aluminium atau keluli lembut. Sebarang benda yang besi-besi nipis, okey, macam zinc ke, boleh guna. Kita guna juga fish tape. Fish tape ni. Okey, fish tape. Apa dia fish tape ni? Fish tape ni satu benda untuk boleh menarik kabel ke dalam pemuluh semasa pendawaian. Cara guna dia, kita masa nak masuk wire tu kita pancing wire dulu. Dan dah dapat pancing wire, kita ikat, barulah kita tarik. Maknanya kita senang lah wire tu. Tak payahlah kita beri sangat nak cucuk kan, sebab kita dah pancing siap-siap. Kita ikat dengan betul, kita tarik je wire. Senang kerja kita. Fish tape. Yeah. Okay, baik. Ini adalah ragum meja. Ragum meja ni bendanya, nampak tak dia punya apa? Gigi dia ni. Dia punya kegunaan dia untuk mengepit bahan kerja ataupun benda keras. Okey. Masa kita guna, contohnya nak buat apa tu, berbenang lah. Guna ragum meja. So bila guna ragum meja ni, kita letak kita punya pembuluh logam pada gigi ni. So jadi semasa meletakkan pembuluh logam, ada yang terlalu kuat. Masa dia nak kepit tu dia terlalu ketat dan terlalu kuat sampai membengkokkan pembuluh logam. Jadi pembuluh logam tu bukan jadi bulat dah. Dia jadi bujur macam ni. So hati-hati semasa membuat kerja pemotongan sebab ini untuk mengepit bukan untuk dia tak ada grip sangat dia punya tu. Jadi kalau benda tu kuat sangat dia boleh tertanggal ataupun dia boleh merosakkan apa-apa kita punya bahan yang kita letak. So kena berhati-hati jugalah. Okey, gergaji besi. Apakah tujuan gergaji besi ni? Untuk memotong pembuluh logam dan sesalu logam. Gergaji besi lah benda yang paling kita senang kalau nak potong logam, sesalu logam. Sebab dia guna besi. Pada besi tu, gergaji ni, kita tak perlu nak bagi tekanan yang kuat masa potong. Kita layan saja. Lama-lama dia akan membuat lurah dengan sendirinya dan kita terus memotong macam tu. Tak perlu tekan-tekan macam kita tekan kayu, tak perlu. Kita layan saja. Barulah hasil potongan dia cantik. Pelayar moncong tirus ni apa kegunaan dia? Okey, pelayar moncong tirus ni kegunaan dia untuk memegang objek yang kecil. Sebab dia ada ujung tu kan, dan juga boleh memegang benda sesuatu benda di ruang yang sempit. Okey. Ruang yang kecil ataupun yang sukar. Okey, alright. Dan juga boleh digunakan untuk memotong dawai. Function dia lebih kurang dengan pelayar gabung lah. Dia ada cutter sikit bahagian tengah dia tu. Dan boleh membentuk kaki komponen dengan memegang objek kecil. So di bahagian bucu, di bahagian bucu ni kita boleh guna untuk bengkokkan kaki komponen. Ni. So di tengah ni adalah dia punya cutter. So di dalam ni ada spring. Kalau tercabut spring ni susahlah kalau kita nak guna. So hati-hati . Okey, baik. Seterusnya kita ada inilah saya sembang tadi. Antaranya ialah alat melentur pembuluh logam. Alright. Alat melentur pembuluh logam, conduit bender. Apa dia apa tujuan
conduit bender ni. Senang je. Dia tugas dia untuk membengkokkan dan membentuk pembuluh logam mengikut sudut 90 ke, sudut 45 ke, 35 ke. So kita boleh lah guna. So kita tengok sikit, besarkan sikit gambar. Okey, ini adalah conduit bender. So ni dia punya pemegang dia. Okey. Pemegang. Yang melintang ni, warna hitam ni yang saya tunjuk ni adalah dia punya conduit pembuluh logam lah. Okey. Dekat sini nanti kita pegang bahagian atas ni, kita tolak ke bawah. Okey. Kita tolak ke bawah dan dia akan bengkok lah. Sejauh mana kita pegang tu, kita tengok berapa sudut yang kita nak. Kita kena tanda lah. Kena ukur, kena tanda berapa sudut kita nak bengkokkan. Dah sampai tu, barulah kita angkat balik dan keluarkan balik. Ini dia punya kaki dia lah, 4. Dan yang bawah ni, ini adalah dia punya rail dia untuk pelbagai saiz conduit pembuluh. Okay. Okey, seterusnya ialah kita ada acuan dan panduan, stock and dice. Stock and dice, apa tujuan dia? Okey. Untuk membuat pemenang pada pembuluh logam. Alright. So kita tengok apa dia stock and dice, tuan-tuan, puan-puan. Yes. Okey. Ini adalah gambar stock and dice yang biasa kita guna. So ini yang merah ni pemegang dia, kita sambungkan pada batang dia yang atas ni. Dan yang atas ni batang dia dah sambung lagi pada kepala. So yang biru besar ni, ini adalah kepala dia. So benda ni akan jadi panjang sikit lah. So ini adalah apa? Oh, macam spana ya. Memang spana khas. Memang spana yang disediakan untuk mengejas dia punya ni mata dia. Kita boleh ketatkan mata dia kat sini mengikut kesesuaian dia lah. So yang di bahagian spana depan ni ada dua bentuk kan. So yang di sini digunakan untuk atas ni untuk ketatkan dia memegang. Yang spana ni adalah di bahagian hujung sini. Hujung sini adalah untuk menolak mata supaya mata tu mengikut kehendak dan saiz yang kita nak. Dan boleh adjust sekiranya terasa longgar ke, berbenang tu tak muat ke, kita boleh ke dalamkan lagi. Lepas ke dalam kita ketatkan dan kita adjust balik. So ini adalah gambaran yang stock and dice. So saya akan terangkan sedikit di sini ya. Ini ada 1, ada 2. Ini adalah punat reverse dan punat forward. Dia boleh, dan punat neutral lah function dia. Dia boleh adjust nak ke depan, nak ke belakang. Maknanya pusingan. Okay. Sebab dia punya kepala tu dia boleh berpusing ya. Berpusing ke kiri, ke kanan. Nak ke kanan sahaja, ke kiri tak boleh. Nak ke kiri sahaja, ke kanan tak boleh. Dia boleh lock macam tu. Itu dah tujuan punat ni. Nak neutral, dia boleh pusing semua arah. Itu ada stock and dice . So ini adalah mata stock and dice yang macam bentuk ni di tengah ni yang saya tunjuk ni. Ni ada ni. Ini adalah mata stock and dice. Mata untuk berbenang. Macam mana berbenang tu masuk? Okey. Berbenang tu masuk dalam ni. Kita kena tekan dia masuk. Sebab tu guna ragum something supaya kita boleh buat berbenang. Tak apa, nanti amali sedikit kita akan tengok bagaimana cara untuk membuat berbenang. Jadi nanti kita akan ada satu video untuk membuat berbenang nanti. Alright. Okey, pelulas pembuluh logam conduit rima lebih kurang dengan pengikir jugalah. Ini adalah tujuan pelulas ni adalah membuat gerigis pada
pembuluh logam setelah dipotong. Okey, yang inilah masuk bendanya. So dalam satu logam tu kita pusing-pusing dia supaya membuang dia punya chip-chip ataupun serpis-serpis besi yang tidak tertanggal supaya tidak tajam lah. Alright, kita ada pemotong sisi. Apa dia tujuan pemotong sisi? Untuk memotong kabel. Memang khas untuk memotong kabel. Dia boleh cut terus ataupun dia cut separuh, boleh buat tambatan juga. Okey. Pelayar gabung, kita ada pelayar gabung. Apa guna pelayar gabung? Untuk memegang, untuk mencengkam, untuk memotong, untuk membentuk dan membengkok. Okay. Pena ujian, yes. Yang ni antara benda yang penting lah. Nak kata penting sangat pun tak juga. Tapi benda yang wajib ada lah. Pena ujian test pen ni. Apa function dia? Digunakan untuk menguji dan mengesan kebocoran arus elektrik. Kita tap dia, dia ada nyala. Ataupun wayar hidup. Dan juga digunakan untuk mengetatkan dan melonggarkan skru kecil. Ingat ya, skru kecil. Jangan guna test pen untuk membuka skru besar. So akibatnya ialah mata test pen di bawah ni akan rosak dan biasanya akan patah lah sebab dia tak tahan dengan beban yang besar. Kekuatan dia kekuatan yang kecil saja. Okey, seterusnya yang ni kena ada. Yang ni kena ada ya, tuan-tuan, puan-puan. Pita pengukur. Pita pengukur kalau kita tak ada, tak boleh buat kerja bang. Tak boleh buat kerja. Pita mengukur ni satu benda yang wajib ada. Kalau terlupa memang susah lah kalau kita nak buat projek. Kalau kita dah sampai tempat projek atau kat site kita kan, pita pengukur terlupa. Oh, memang susah buat kerja. Macam mana nak mengukur dia. Memang pening kepala kalau pengukur ni tak ada. So tujuan ni adalah mengukur jarak dan panjang bahan. Unit ukuran dalam mm, cm dan meter. Okay. mm, cm, meter. Tapi biasa yang kita gunakan, kita beli kat kedai, unit dalam tu ada inci, ada kaki, ada cm. Ada mm. Ada macam-macam jenis. Terpulang pada kita dan kita perlu biasa dengan unit-unit pengukuran yang ada pada pita pengukur supaya ukuran kita tak adalah kita pening kepala nak baca kan. Pada yang sesiapa yang belum ataupun yang jarang guna pita mengukur ni, kita ambil masa sikit lah nak belajar. Tapi pada orang yang dah biasa menggunakan pita mengukur ni, bendanya senang, sekejap saja. Tapi tujuan saya adalah siapa yang belum mahir dengan pita mengukur ni, study dulu sikit, ambil masa 1 hari ke, lepas tu senang nak mengukur dia. Alright. Pemutar skru Philip ataupun pemutar mata bunga lah. Biasa kita panggil Philip lah. Okay, Philip. Untuk memasang dan menanggalkan skru jenis kepala Philips. Yes. Memang itu tujuannya, memasang dan menanggalkan skru jenis skru kepala Philips. Kalau skru tu bunga rata, tak boleh gunalah. Dia kena guna skru Philips. Kalau mata Allen key tak boleh. Dia kena pakai Allen key sahaja. Kalau mata Philips, dia punya bagi pemutar skru kena mata Philips juga. Okey, baik. Seterusnya ialah pemutar skru rata. Sama juga fungsinya untuk memasang dan menanggalkan skru kepala rata. Kalau kepala bunga boleh guna tak? Tak boleh. Kalau kita paksa nanti haus nanti kepala dia. Kepala skru nanti. So skru rata untuk pemutar skru rata. Kepala rata lah. Alright. Seterusnya tukul pendawaian. Yes, tukul pendawaian ni kita kena ada. Tukul ni bukanlah digunakan untuk mengetuk simen yang besar tu, bukan. Tukul pendawaian ni untuk paku kecil,
kan, nak ketuk paku kecil atau nak membetulkan salur logam telah diukur dan dibentuk, dia guna untuk ijazah sikit je, untuk betulkan sikit je. Bukan untuk heavy duty ya, bukan kerja berat ya. Okey, penjerut kabel. Kita ada penjerut kabel wire stripper. Ini adalah untuk membuat penebat, membuat tamatan. Okey. Ataupun membuang penebat kabel. Kaslah macam kat depan ni, terpotong, nampak penebat kabel. Alright. Okay, sekarang kita dah masuk jenis-jenis aksesori alat tambah. Kita go through saja. Okay, jenis aksesori alat tambah. Sesiku pemeriksaan. Okay, sesiku pemeriksaan ni dia panggil elbow lah. Dalam dia, okay, bahagian ni ada lubang. Kita senang tengok wire tu masuk. Okay, wire tu kita boleh tarik kat situ. Okay, ini yang A. B, kita ada lentur pemeriksaan pada cornering. C, pelbagai jenis pelana dan bar. Okay, dia ada pelana dan bar dia bawah ni. Dia ada sepasang memang macam tu lah. D, kita ada kotak teracu keluli. Ini untuk yang atas ni adalah yang single. Yang di bawah ni adalah yang double lah. Double. Untuk dua soket lah. Soket alih keluar ada dua. Dan E, kita ada T pemeriksaan. Biasa corner T pemeriksaan lah. Mana wire kat situ ada ke bawah, ada yang melintang. Okay, F adalah kotak hujung end box. Ini biasanya digunakan untuk poin lampu lah. Poin lampu ke, poin kipas ke kan. Bagi hujung tu nampak kemas sikit. So, G kita ada kotak dua hala. Dia ada sambungan dia kat situ. H kita ada kotak tiga hala. Ada tiga punca. Dan I kita ada kotak 4 hala. 1, 2, 3, 4. Okay, ini adalah jenis-jenis aksesori dan alat tambah pendawaian pembuluh logam yang biasa kita guna. Okay, biasa kita guna. Dia kalau kat pasaran, kat market luar tu macam-macam jenis, macam-macam bentuk, macam-macam brand. So berdasarkan kita punya budget, belilah yang sesuai mana kita nak pakai. Okey, kat sini kita sembang lebih sikit antara peraturan elektrik keselamatan dalam pendawaian pembuluh logam. Okey, jadi A yang pertama, pembuluh logam mestilah disiapkan sepenuhnya sebelum dimasukkan kabel ke dalamnya supaya masalah kesukaran pendawaian ini dapat diatasi. Pembuluh logam tu kita pasang siap-siap macam frame. Lepas tu kita lekat kepada dinding. Lepas tu barulah kita masuk kabel. Itu cerita dia. D, semua alat kelengkapan jenis pemeriksaan seperti sambungan T-siku, sesiku dan kotak simpan mestilah dipasang pada kedudukan mudah dicapai. Okey, dicapai itu maksudnya apa? Senang untuk kita capai. Maknanya pada ketinggian, pada level kita senang nak capai. Okey. Jangan pasang di ruang-ruang yang sukar, sempit dan sebagainya. Ini bagi tujuan supaya kita senang kalau nak check, kalau ada wire tu rosak ke apa kan, kita boleh check pemeriksaan tu semula dan boleh kita buat pendawaian semula. Dan C, antaranya yang C ialah bilangan kabel maksimum dimuatkan dalam pembuluh logam boleh ditentukan daripada pemilihan saiz nominal pembuluh logam dengan merujuk jadual 12A, 12B, 12C dan 12D. Alright. Itu nanti kita rujuk lain lah. Sebab rasanya tak silap, saya dah terangkan pasal jadual ni. Memang pening sikit lah. Tapi tak apa. Saya gunakan D dulu. Teruskan pada D. Faktor ruang hendaklah tidak lebih daripada 40% dan
dapat dikira dengan formula ini. Okey, ini adalah formula iaitu faktor ruang sama dengan jumlah luas keratan rentas kabel pemasangan bahagi dengan luas keratan rentas dalam pembuluh. Okey. Sebagaimana kita tengok rajah 4 ni, ruang faktor pendawaian pembuluh logam. Okey, ini yang bulat ni adalah pembuluh logam. 60% ruang udara, 40% adalah ruang kabel. Okey, 40% adalah ruang kabel. So, jadi E rajah 5. Ini adalah faktor sebelum kita pergi E rajah 5 ni, kita tengok ruang faktor dia di mana. Ruang pembuluh logam ni udara mesti banyak. Ruang kabel dia hanya sedikit saja. 60-40. Okey. Itu bagi pembuluh logam. Ingat, ini adalah untuk pembuluh logam. Sekali lagi saya cakap, ini adalah bagi ruang faktor pembuluh logam. 60% ruang udara, 40% ruang kabel. Alright. Kita bagikan yang E pula. Pergi pada E, rajah 5 menunjukkan jejari dalam setiap seliku pembuluh logam mestilah tidak kurang daripada 25 garisan pusat luar pembuluh logam dan tidak kurang daripada 4 kali garis pusat kabel yang terbesar dalam pemasangan itu. Ini berdasarkan kehendak jadual 12E dan 12D dalam 52C. Itu jadual-jadual yang pening, kamu akan tengok nantilah. Rasa saya dah tunjuk dah. Okey, tak apa. Kita tengok apa yang ada. Jejari dalam bagi setiap seliku pembuluh mesti tidak kurang daripada 2.5 kali garis pusat luar pembuluh. Okey. Ini adalah dia punya anak panah ni adalah jejari. 2.5 kali garis pusat. Ini yang sini 2.5. Dia di luar. Okey, ini di luar ni. Ini di dalam. Boleh faham? Macam mana nak bengkok dia? Tak apa. Suatu hari nanti kita akan amali dan saya akan tunjukkan. Alright. Okey, ini kita bahagian keselamatan lagi. Oh, banyak sembang hari ni. Hari ni banyak sembang. Okey. F. Ujung pembuluh logam yang tajam mestilah dibersihkan. Ini untuk keselamatan. Bersihkan menggunakan pelulas. Apa yang saya sembang tadi adalah untuk mengelakkan daripada kabel rosak. G. Bagi tujuan pembuluh logam mestilah dibumikan dan setiap sambungan sama ada jenis skru atau klem mesti mempunyai keselanjaran elektrik yang baik. Keselanjaran elektrik ini apa? Apa dia keselanjaran elektrik ini? Dia akan mengalirkan elektrik lah. Okay. H. Kabel dalam bentuk pembuluh logam membawa arus sunalik mestilah dipasang supaya semua fasa bagi satu litar masuk ke dalam pembuluh logam yang sama. Jangan asyik-asyik juga buat 2-3 pembuluh logam. Tak boleh. Pembuluh logam pembuluh bukan logam digunakan jika pembuluh logam itu boleh tahan suhu sekeliling, ambient temperature. Kalau suhu tu boleh tahan, suhu dia tidak terlalu panas, boleh pakai yang bukan logam, tak ada masalah. Tapi kalau betul-betul nak tahan, memang kena pakai yang logam lah. Okey, isu keselamatan kat sini ialah J. Antaranya ialah J. Bila lampu dipasang, pembuluh bukan logam mestilah ditentukan bahawa suhu ambient, suhu bilik lah, tidak melebihi 60 darjah Celsius dan beratnya tidak lebih 3 kg. Alright. Apabila pemasangan pembuluh logam terdedah kepada bahaya kerosakan mekanikal yang terlalu banyak, perlindungan tambahan perlu diadakan. Kalau pemasangan pembuluh logam tu, kita tengok kan ada bahaya, ancaman dan sebagainya yang boleh merosakkan wire dalam tu.
Kita kena tambahkan perlindungan, maknanya kita buat grip support ke, kita buat shield lebih sikit ke supaya lebih dia punya perlindungan. Apabila pembuluh logam boleh lentur digunakan untuk sambungan peralatan elektrik, ia mestilah mempunyai satu kabel tambahan untuk mengalih kelancaran pembumian. Pembuluh logam boleh lentur digunakan, untuk sambungan elektrik. Dia kena ada satu kabel tambahan. Kabel apa? Kabel untuk senang bumikan dia. Cerita dia macam itulah. Okey, sekadar itu saja. Ini dah jadual-jadual tadi. Okey. Paling banyak jadual ni. Tak apa, kita akan sembang lagi pada sesi yang akan datang. Okey, setakat ini saya perlu menerangkan beberapa sekali lalu lah, go through sedikit, ulang kaji. So, sebelum saya mengakhiri rakaman ni, saya mohon respon daripada pelajar-pelajar. Berikan saya 3 jenis alatan tangan bagi pembuluh logam. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, berikan langkah-langkah cara untuk membuat atau melakukan pendawaian logam. Tak silap saya ada 10 tadi. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, apakah kegunaan stock and dice? Tambah lagi satu. Apakah kegunaan stock and dice? Yang kedua, apakah kegunaan pelulas? Dua saja. Apakah kegunaan pelulas? Jadi, habis menonton rakaman ni, diharap terus beri jawapan kepada saya dalam grup nanti, insya-Allah, supaya kita sentiasa beringat-ingat dan lebih cemerlang pada kehidupan dan cita-cita kita akan tercapai, insya-Allah. Jadi saya akhiri dulu dengan rakaman ini. Stay home, stay safe, jaga jarak, sentiasa memakai pelitup muka untuk keluar rumah, gunakan hand sanitizer dan kerap basuh tangan, cegah COVID-19. Sekian dulu pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.